saya cakap cikgu tadi, the main the main cikgu cakap tadi mengenai listing, betul tak? Betul. Cikgu cakap tadi, listing ada 2, COA listing ada 9. Betul. Okay, kalau tanya saya, tak cukup, cikgu ada 11 listing. Okay, Alright. saya kata dengan cikgu tadi, kalau kata cikgu nak achieve target cikgu, saya bagikan semua cikgu duduk di utara. Kalau saya di sini, saya akan bagi sampai ke rumah lebih 1 juta. Tapi cikgu di utara, saya bagi rumah 500,000 ke atas lah. Patutnya kalau cikgu nak jual rumah 100,000 hingga ke 300,000, cikgu nak jual sebiji, patutnya cikgu kena ada minimum 10 listing. Sama ada own listing ataupun COA listing, mesti ada 10 biji. Okey. Untuk 300,000 hingga 500,000, cikgu mesti ada 10 biji listing untuk dapat jual sebiji. Sama ada COA listing ataupun own listing. Okay, faham. Maksudnya kena pecahkan ikut harga rumah lah. Kalau saya ikut harga rumah lah, senang. Sebab apa? Dekat sini nanti mungkin cikgu nak bagikan antara market-market lah. Mungkin cikgu nak bagikan sini market yang apa, B40 punya market ataupun M40 punya market. Ya. Kan? Lebih 500,000 ni mungkin T20 punya market. Kan? Jadi kalau cikgu ada macam ni, kalau cikgu ada sebiji, saya anggarkan tadi, kalau rumah 100-300,000, cikgu ambil lah rumah yang cikgu boleh jual harga 200,000. 200,000 kali dengan 3%, cikgu dah collect earnest deposit 6,000. Ya. Kalau kata rumah 300-500,000, saya ambil lah cikgu rumah 300,000, cikgu jual. Kali dengan 3%, cikgu dah collect 9,000. So 9,000 campur 6,000, cikgu dah collect 15,000. Maksudnya sebulan cikgu nak jual 2, ni minimum ni 2. Tapi apa yang challenge saya nampak dekat cikgu sekarang ni, jumlah listing tak cukup. Okey. Cikgu bukan tadi cikgu dah cakap dah. Method listing ni bukan saya cakap, cikgu yang cakap. Cikgu guna business card, cikgu bagi rujukan pada kawan-kawan ataupun klien. Guna .my, cikgu guna marketplace. Betul. Semua saya cakap cikgu tadi, kalau business card tadi tu, business card yang kita bagi kepada kawan-kawan tu kena banyak lah, dia tak boleh satu. Maksudnya kalau kata sebulan 3 kotak, sebab cikgu duduk di kawasan luar bandar, bagi saya di kawasan pinggir bandar ataupun luar bandar, business card ni sangat powerful. Maksudnya orang nak kena tahu cikgu jadi abang long kawasan. Rujukan ni pun power sebenarnya. Rujukan ni kalau cikgu gunakan dewa-dewa kawan-kawan cikgu yang boleh bagi referral pada cikgu. Maksudnya cikgu ada tanah, rumah nak jual lah, cikgu tolong jual, mungkin kita dapat jual, mungkin kita boleh bagi token pada mereka. Ya, betul-betul. Kalau mudah .my ni, patutnya kalau kata seminggu, dalam tempoh 7 hari, cikgu tak boleh dapat 3 listing. Marketplace ni boleh post dah, tapi kalau cikgu gunakan business card, rujukan, mudah. Saya kata rujukan tadi gunakan WhatsApp group, cikgu boleh PM di group dan cikgu boleh PM personal kawan-kawan bagi tahu yang kalau mereka perlukan perkhidmatan cikgu kan. Tujuan apa yang cikgu buat method listing ni, tujuan dia nak match kan. Sebulan minimum cikgu mesti ada 20 listing. Yang daripada 20 listing cikgu ada ni, mungkin satu je quality listing. Yang main quality mungkin satu je. Okey. Tidak faham. Mungkin sebab tu lah, sebab saya bila sebab saya jarak last saya jual rumah bulan 5 itu hari closing. Lepas tu bila buat market, bila dapat listing, bila buat iklan sebagainya, dia jadi bila tak ada respon apa semua, dia jadi drop je. Semangat tu drop. Last kali dia lost. Habis lost semua. Bila lost tu saya tak boleh buat apa. Tu yang jadi nak cari sesiapa, saya tahu siapa nak cari nak dapat balik. Lalu landasan yang betul kan. Okey, faham. Betul. Jadi tu cuma sekarang ni tak tahulah, sebab saya yang jadi tu bila saya buat dalam mudah tu, kebanyakan saya call tu, tak tahulah, mungkinlah saya silap communicate sebagainya, tak tahulah, Allah Alam kan. Bila call tu dengan owner, kadang owner kata dia tak nak jual sendiri, tak nak pakai agent. Macam tu. Tapi tak apa. Tapi itulah, saya bila macam tu saya tinggal lah kan. Cuma dah kena 2-3 orang owner, dia jadi semangat. Bagi saya semangat lah, saya nampak semangat lah. Dia down lah macam tu. Itu satu. Yang keduanya, bila dari segi iklan tadi, iklanan kan, yang saya nak, sebab saya sekarang ni banyak buat yang free marketing lah. Macam marketplace, mudah, durian property kan. Tapi dulu saya banyak dapat prospek dan customer, buyer kebanyakannya daripada marketplace. Masa buat dulu, awal-awal saya buat sampai jual rumah yang baru ni pun. Tapi bila last ni, bila dengan algoritma terbaru marketplace ni, dia jadi ni sikit lah. Saya pun dia jadi stuck lah kat situ.
Mungkin lah macam Haji kata beritahu tu. Maksudnya saya kurang dari segi listing ni tadi, dia jadi banyak je tu lah. Untuk telefon ni dari segi sini cikgu saya rasa cikgu perlu buat jadual. Apa yang saya nampak sekarang ni, cikgu boleh buat jadual untuk dapatkan listing. Contohnya jadual yang cikgu kata apa yang cikgu nak kena buat sepanjang cikgu nak pastikan cikgu boleh betul-betul cikgu boleh achieve target. Yang tu saya lupa nak tanya. Betul-betul jadual. Sebab hari tu nak tanya pasal jadual orang kata apa? Sebab saya pun tengok yang Syafirul punya TikTok kan. Yang tu yang saya tengok macam mana jadual dia. Cuma tu dah tak tahu lah jadual macam mana sebagai seorang media hartanah yang sebenar-benarnya. Supaya boleh fokus lah. Sekarang ni kita tak fokus lah. Beri contoh ke cikgu lah contohnya. Jadi cikgu punya jadual ni sebenarnya cikgu boleh detailkan jadual-jadual yang cikgu yang buat. Jadual-jadual yang cikgu buat ni cikgu boleh Saya sebab sekarang ni jadual saya fokus lebih pada iklan je. Tu je. Maksudnya pukul 9 sampai 10 iklan. Lepas tu pukul 3 sampai pukul 4 iklan. Malam iklan. Itu je. Yang lain-lain dia jadi cecah berbah. Saya rasa cikgu lebih kepada tengok contoh. Cikgu boleh buatkan sini. Contohnya cikgu mula kerja 8, 9. Cikgu kena buatlah 9, 10, 10, 11, 11, 12. 12, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Nampak dia cikgu buat mungkin 9, 10 malam contohnya kan. Baik. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey. Kita boleh tengok. Jadi apa je aktiviti-aktiviti? Mungkin cikgu ada aktiviti-aktiviti lain. Mungkin cikgu ada benda yang cikgu nak kena handle. Cikgu handle lah. Tapi mungkin kata 9 sampai 10 ni mungkin cikgu cakap cikgu nak buat aktiviti-aktiviti lain. Okay, mungkin cikgu set hari Selasa. Okay, ini masa untuk hari cikgu cari listing contohnya. Kan? Mungkin cikgu boleh 10 sampai 12 cari listing contoh. Cari listing ni cikgu boleh pecahkan. Daripada cari listing pula cikgu boleh buat cari listing ni apa method cikgu nak guna. Cikgu boleh ada next table. Cari listing ni mungkin cikgu boleh buat. Okay, cari listing. Cari listing cikgu nak cari bagaimana. Contohnya cikgu nak gunakan business card. Business card ni mungkin cikgu target 1 bulan nak kena habis 30 kotak. 30 kotak. Contohnya. Cari listing cikgu mungkin kata nak buat mudah. Cikgu dah target dah tadi dalam tempoh 7 hari at least kena ada 3 listing. Lepas tu cikgu kata mungkin cikgu nak gunakan belas WhatsApp. Belas WhatsApp pada kawan-kawan, mungkin cikgu cakap 1 hari cikgu nak hantar pada 20 kawan. Cikgu ada benda, ada checklist yang kena buat. Kalau cikgu ada checklist macam ni, mudah. Mungkin cikgu cakap cikgu nak post di FB group community, cikgu nak post di group community. Okay, mungkin cikgu ada share listing cikgu ataupun cikgu nak promote servis yang cikgu lakukan. Patutnya kalau cikgu ada aktiviti yang cikgu nak buat, patutnya okey, mungkin sini ada Rabu, mungkin hari mungkin sini semua cikgu nak buat. Cikgu dah set dah sini memang aktiviti sampai Jumaat ni untuk check listing contohnya. Sabtu Ahad mungkin cikgu cakap set untuk hari Sabtu mungkin cikgu aktiviti untuk inspection rumah ataupun BB ataupun dengan hari Ahad. Kan? Cikgu set lah masa-masa cikgu yang tahu cikgu punya jadual. Mungkin ni 12 semua sibuk. Mungkin belah petang pula cikgu ada aktiviti-aktiviti yang cikgu nak buat. Apa lagi cikgu nak buat aktiviti yang berkaitan dengan ni tadilah cari listing. Tujuan apa yang kita buat ni cikgu sebenarnya untuk naikkan visibility kita je. Okey. Visibility dengan credibility. Okey. Apa yang cikgu buat sebenarnya, apa aktiviti-aktiviti yang cikgu buat untuk naikkan visibility dengan credibility cikgu je. Kalau kata cikgu orang kena kenal, maksudnya orang kena tahu yang cikgu ni adalah perunding hartanah yang berjaya di kawasan cikgu, teritori cikgu kan. Cikgu kena fikir lah macam cikgu kena fikir jadi macam mana nak naikkan billboard. Billboard ni sebagai metafora je, maksudnya orang mesti tahu yang cikgu adalah ejen tanah. Senang tak? Tak senang, tapi kalau cikgu banding lah, cikgu dengan saya mungkin dah berapa tahun dah cikgu dengan saya? Mungkin dah 2 tahun. 2 tahun. Dah 2 tahun, patutnya kalau 2 tahun cikgu konsisten 1 hari cikgu bagi satu katalah cikgu satu hari cikgu boleh bagi mungkin 10 orang yang cikgu kenal, sama ada cikgu bagi WhatsApp ataupun cikgu bagi biskat. Okey.
Betul tak? Kalau kali dengan 365 hari, cikgu dah ada 3,650 orang cikgu bagi. Kalau kali dengan 2, cikgu dah ada lebih kurang 7,300. 2,300. Cikgu dah ada orang 7,300. Tu dah nampak macam sikit. Janganlah cikgu ingat cikgu buat hari ni, cikgu dapat result. Kadang-kadang dia panggil apa? Dia ada time frame cikgu tu. Dia ada perjalanan tu, dia kena ada dia punya ni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Mesti ada dia punya apa? Dia punya journey tu mesti ada kan. Ya. Cuma kebanyakan ejen kadang-kadang dia masa dekat sini tu dia tengah hot. Dia laju kan. Memang laju kat sini. Kat sini laju. Bila sampai kat sini dia mula dah slow sikit. Sampai sini dia jadi apa? Dia jadi stuck. Masa tu dia cari balik Cik Mat, tolong Cik Mat nak buat apa Cik Mat, kan, baru di sini Cik Mat. Sebenarnya kalau kata masa ni slow, patut ni terus suruh Cik Mat apa nak kena buat, cari leader apa nak tanya. Sebab meminta sebab umur kita bukan makin pendek je, umur kita makin tua kan. Saya dengan cikgu sebaya. Bila sampai tahap tu kita kadang-kadang dah tak larat takkan kita 50 nak apa. Saya bukan kata cikgu, saya sendiri pun tak larat cikgu. Ya, betul. Jadi apa yang saya rancang sebenarnya cikgu, sebenarnya kalau by this year mungkin ada 8, 9, 10, 11, 12. Mungkin 4 bulan ni cikgu boleh all out untuk cikgu fokus on Still. Mungkin nanti cikgu bila masuk bulan tahun depan cikgu dah mula fokus untuk rekrutmen. Sebab dekat apa yang sistem yang ada syarikat sekarang ni, rekrutmen tu pun one of the method untuk cikgu dapat income. Ya. Jadi saya dekat R4 sekarang. Commission structure di R4. R4 57.5%. Jadi cikgu dah boleh buat rekrutmen sebenarnya. Cikgu dah boleh buat rekrutmen. Rekrutmen tak susah sebab apa Tuan Yusri akan support. Lepas tu saya dah buat buku Go, ejen-ejen akan dapat buku Go. Lepas tu saya dapat masterclass 41 video untuk ejen-ejen tengok video 41 video. Jadi sebenarnya untuk mengajar tu sangat minimum. Diorang just duplicate apakah aktiviti-aktiviti cikgu. Challenge dia kalau kita tak ada aktiviti. Sebagai leader kita tak ada aktiviti. Dia challenge lah. Kalau kita yang kena ada aktiviti tu boleh jadi lebih mudah untuk kita buat. Tapi main ni saya kata kalau cikgu tengok, kalau kata cikgu pergi ke skup ajar tanah. Skup ajar tanah ni tak susah, dia mudah sangat. Saya tunjuk. Cikgu tengok, ada main cikgu, contohnya saya cakap dengan cikgu. Mula-mula kita panggil prospecting, saya tunjuk balik dengan cikgu kan. Prospecting tujuan tu untuk carikan listing. Ini yang paling challenge. Apa tujuan untuk cari listing? Cara nak dapatkan listing, naikkan visibility belas dengan credibility. Supaya orang tahu credibility. Supaya orang tahu cikgu ejen tanah. Lepas tu dah ada listing, barulah cikgu buat analisa listing. Sebab apa tak semua listing cikgu dapat adalah quality listing. Setengah-setengah listing cikgu masuk dekat mudah property, guru property, durian property. Cikgu masuk semua pun tak ada feedback. Sebab apa? Analisa ni maksudnya harga permintaan mesti match dengan harga penawaran. Demand supply mesti match lah. Barulah titik tu cantik kan. Lepas cikgu buat analisa listing, barulah cikgu buat inspection. Inspection tu untuk cikgu tengok rumah, betul tak? Tapi kalau cikgu tak ada listing, apa yang cikgu nak buat inspection? Cikgu tak ada listing, macam mana kita nak buat analisa? Lepas cikgu dah buat inspection, baru cikgu pergi yang next berikutnya, cikgu buat untuk marketing. Marketing ni yang saya cakap tadi, online dengan offline. Sikit marketing saya tak nampak, ada marketing saya nampak cikgu dah bagus. Cikgu dah guna marketplace, cikgu guna durian property, prop wall, prop social, carousel. Banyaklah channel each property, banyak channel-channel semua yang cikgu boleh pakai. Carousel pun dah masuk. Bila marketing cikgu dah cantik, 1, 2, 3, marketing cikgu dah cantik ke-4, barulah cikgu akan bagi yang nombor 5, iaitu cikgu punya untuk buat orang call cikgu untuk viewing, untuk tengok rumah. Kan? Kalau cikgu tak ada quality listing, macam mana nak tengok rumah? Bila dah tengok rumah, ada orang suka rumah cikgu kan, orang nak bayar booking. Booking. Lepas tu dia dah bayar booking, dia suka, cikgu tolong dia bantu dapatkan dia loan, dapatkan pinjaman. Pinjaman dia dah okey,
And then cikgu buat apa? Cikgu bagi dekat lawyer untuk perjanjian jual beli. Lawyer okey, and then cikgu buat apa? Cikgu hantarlah claim untuk submit cikgu punya gaji, claim. Kan? Tapi asal tu untuk sampai ke ultimate kita untuk claim ni, main dia mesti ada quality listing. Kalau itu saya balik listing ni, saya balik pada cikgu punya listing tadi. Jadi cikgu mesti ada 10 listing untuk close 1, 10 listing untuk close 1. Dia punya rule macam tu lah. Okay, satu lagi, Cik. Macam mana? Nak tanya satu lagi. Yang saya ada listing sendiri yang 2 tu, masalah sekarang ni yang saya hadapi dengan dua owner ni, dia orang satu rumah tu owner dia, saya dah check dah rumah dia. Rumah tu harga dalam 290 lah kalau market value lah. Ada dari segi kalau kita dekat dalam bricks, dalam property guru kan. Harga kat area tu dalam 290, 295. So dari segi owner bagi tahu saya, dia kata dia nak 275 saja. Saya nak 275, cikgu jual lah berapa pun balance cikgu punya. Macam tu, itu satu. Yang kedua, satu rumah pula di Taman Melati tu, harga rumah tu memang dalam 420,000 dah. 420,000 saja. Dalam 420, 430 macam tu lah. Owner pula, dia beritahu saya, makcik nak rumah ni 420,000. Tu dia jual 450. Jadi dari segi situ nampak macam tak tahu macam mana ni kan. Tapi sebab yang di Taman Melati tu lah, rumah tu 420,000 memang set dalam bricks pun dengan dalam property guru pun area kawasan tu dalam 420, 430. Tapi owner kata dia nak 420 juga. Kalau ejen jual lah 450,000 ke atas. So dua benda tu saya tak tahu macam mana nak suggest pada dia. Cikgu, saya setuju cikgu cakap kita akan jumpa owner. Tu pasal kita bila kita buat listing tu, selalu saya akan bagi first class listing, second class listing dan juga third class listing. Maksudnya kalau kata listing tu memang harga match dengan harga market value dan match juga dengan selling price, harga permintaan. Maksudnya ni kita panggil first class listing. Maksudnya owner willing untuk turun ke harga rumah lah. Maksudnya, tapi kalau kata harga ni cikgu, dia match dengan market value. Maksudnya dia market value dia match. Tapi dia tak match dengan selling price. Betul. Maksudnya kat sini cikgu perlu educate owner, tunjuk mungkin lagi statistik, tunjuk bricks, mungkin tunjuk iklan-iklan yang ada di Mudah, property guru, property, tunjuk dekat owner, justify bahawa harga yang dia nak jual tu adalah harga yang lebih mahal daripada harga pasaran. Jadi dia kat dia, orang lain iklan 400 tu, kita iklan 450, dah tentulah 400,000 ni pun saya call agent masih lagi tak terjual. Jadi kat situ kita kena convince by owner dengan harga lah. Third class listing ialah market value pun out, selling price pun out. Mungkin dari segi dia punya kondisi rumah pun out. So kalau agent sebenarnya, cikgu kena tengok dia punya macam ni cikgu. Ini kita panggil market value, harga pasaran. Mungkin harga pasaran rumah tu harga dia 400,000 contohnya. Kalau owner yang nak jual, dia nak panggil asking price. Dia nak jual 390, cantik lah, maksudnya below pada market value. Tapi kalau cikgu jumpa owner yang memang nak jual, dia panggil asking price dia 420,000. Maksudnya tinggi lah daripada harga pasaran. Jadi buyer nak kena top up duit kan. Ya, betul. Tapi kalau kata buyer nak jual 390, maksudnya dah rendah pada 400,000. Tapi mungkin cikgu akan jumpa buyer yang kata saya nak beli, tapi dia panggil selling price, saya offer 380 je. Owner okey ke tak okey? Dekat sinilah kita peranan kita sebagai pemilik tanah. Bagaimana kita nak convince owner untuk jumpakan titik pertemuan di antara permintaan dan penawaran. Ada harga yang tak jumpa. Saya pernah jual satu rumah. Harga. Dia nak beli owner nak 1.7 juta. Buyer nak 1.65 juta. Tak boleh match. Dia tak boleh match. Dua-dua tak nak beralah. Saya dah turunkan komisen saya pun tapi dah tak boleh beralah kat sini. Ada gap. Jadi tak boleh close lah. Tak ada deal lah. Ya, betul. Kan? Tak ada deal lah. Betul. Jadi pembelian tanah ni itulah challenge kita untuk buat ni. Apa yang kita sebagai pembelian tanah, kita real estate negotiator. Bagaimana kita nak educate owner, nak educate buyer supaya titik pertemuan tu
jumpa. Okey. Sebab tu yang jumpa tu yang di apa, kebanyakan owner yang diorang ni tu dah tu, bila kita sebut macam tu dia nak harga macam tu, saya pun jadi jam lah kan. Bila kita nak market kan tu Itu tu bagi ejen tanah cikgu. Kerja kita convince owner, kita convince. Maksudnya kalau masalah tu daripada owner, untuk dia kita educate lah. Okey. Tapi kalau kata dia keras kepala, dia susah sangat. Kita bagi fakta kat dia. Fakta, tapi setengah orang dia tak nak fakta. Dia base dia orang internal. Dia memang orang internal. Dia ada dia own justification. Kalau dia ada own justification, kalau kita tak able to convince dia, kita next lah cikgu. Sebab apa? Nanti buang masa kita. Betul. Dan juga akan buang kita punya duit. Betul. Sebab kita iklan ni pakai masa dan pakai duit. Itu maksudnya kalau kata dia memang bukan kualiti, kita next je lah. So pasal kita perlu tu, saya kata tadi cikgu, balik sini tadi cikgu. Cikgu perlu ada 10 listing. Daripada 10 listing ni, mungkin 3 orang yang macam cikgu cerita tadi. Next je lah. Tapi cikgu akan jumpa satu listing yang quality listing untuk cikgu jual. Okay. Sebab yang tu lah, sebab satu yang owner tadi tu yang nak jual harga rumah yang dia nak 275 tu, owner tu dia berkeras, saya pun tak ada kurang lagi. So dia kata dah tahu, saya dah tahu dah. Orang keliling cakap rumah ni harga 290. Cikgu nak jual lah 290 kata. Macam tu. Sedangkan dia nak duit cash kat dia 275. Satu sebab dia kasih kat orang keliling. Yang kedua tu yang harga 400 lebih tu, yang tu dia kerja RSB. Pencen lah makcik ni kerja RSB di KL dan dia baru lepas jual rumah dia di Damansara 850,000. So dia kata dia second rumah yang kedua dia nak jual pula lah. Dia punya aset ni. Dia kata saya dah tanya dengan kawan semua, I kerja bank, dia kata I tahu berapa value rumah, I bagi 420. Tu cikgu cakap dengan dia, betul, cakap dia betul, memang betul market value tu dapat, tapi adakah market value tu match dengan harga pasaran? Betul. Kalau kata market value dapat, kadang-kadang kita nak jual rumah 600,000 dapat, tapi selling price tak dapat. 600,000 tu dapat, memang ada mana memang balik pada 600,000, tapi selling price mungkin berlaku dekat 570, 560,000 je. Jadi patutnya owner kena consider. Tapi kalau kata dia keras kepala juga, dia kata dia keras kepala juga nak juga harga tu, kita boleh iklan lah dekat dia, tapi kita boleh justify. Lepas tu educate lah, saya ada iklan dekat cikgu boleh tunjuk lah, saya dah print dekat, saya ada iklan dekat marketplace, tengok viewing banyak ni je, saya ada iklan ke mudah, viewing banyak ni. Cikgu boleh tunjuk by justification bahawa apa yang cikgu buat tu sebenarnya tak reflect untuk membantu dia menjual rumah dia. Ya, okay, faham. Okay, baik. So, clear je. Betul cikgu. Saya kata okey cikgu just fokus balik apa yang saya cakap tadi, cikgu fokus pada listing. Mungkin next pertemuan saya dengan cikgu, saya nak cikgu update dekat saya aktiviti-aktiviti yang cikgu ke arah mendapat listing. Bila cikgu dapat listing, automatik yang skop ajar tanah tu cikgu dah settle, sebab main issue sekarang ni dekat cari listing. Kalau listing cikgu power, yang lain semua akan jadi power insya-Allah. Okey, baik. Clear, faham. So, itulah saya nampak ni. Okey, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Haji. Saya itu hari pun di jam dekat situ. So dah tengok, saya nampak dekat situ. Maksud satu dari segi listing, yang kedua dari segi jadual lah. Betul. Satu lagi ni dah nak tanya berkenaan dengan structure commission tu kan. Dia maksudnya connection tu dia sepanjang, maksudnya dia kira sepanjang tahun ataupun dia kira start kita daripada mula-mula jadi ejen. Daripada start kita jadi ejen. Start ejen. Maksudnya kalau tahun ni katakan kita R4, ada peluang maksudnya kalau kita nak pergi ke atas lagi untuk next dan sebagainya. Dia terkumpul. Betul. Connection terkumpul lah. Dia tak ada turun cikgu. Dia akan maintain R4, R5, R6, dia akan maintain untuk naik. Dia tak ada turunnya. Okay. Sebab saya nak clearkan dengan ada satu kawan ni, yang nak bagi clear dengan dia sebab dia nak jadi ejen tanah. Itu saya nak kena clear. Dia kata agensi lain saya tak nak dengar benda tu. Dia nak faham, saya nak fahamkan dia tentang kita punya structure commission tu je. Okey, baik Ji. Dia Ji. So dia tinggi dia pastinya. Terima kasih banyak Ji. InsyaAllah saya update dengan Ji ni. Baik.
Okey ya. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih cikgu. Apa rezeki saya cikgu? Okey, baik cikgu. Doakan cikgu berjaya. Nanti kita akan next session nanti cikgu update perkembangan cikgu. Okey, baik. Amin. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu. All the best cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.